Assalamualaikum dan salam hujung minggu. Apa khabar semua penonton Nona? Pejam celik kita dah pun berada di minggu terakhir Ramadan. Mira pasti ramai yang sudah mula melakukan persiapan untuk sambutan Aidilfitri yang bakal diraikan tidak lama lagi. Pastikan anda rancang masa dan kewangan dengan teliti supaya tidak mengganggu waktu ibadah. Dan sangat penting juga untuk tidak membazir apabila berbelanja. Teruskan bersama Nona untuk pelbagai kisah menarik dan tip berguna untuk anda sekeluarga. Menarik di Nona minggu ini. Kelainan berpuasa di luar negara yang paling saya terasa sekali adalah kalau dekat sini memang kebanyakannya seorang diri. Dekat sini tiada bazar Ramadan. Kita nak merayakan tahun ni dan kita nak kalau boleh semua rakyat Malaysia nampak macam fashion royalty di pagi raya nanti. Motif utama kita ambil tu untuk menyelamatkan anak-anak. Tapi kita lebih kepada dengan agama. Semua penyumbang kami saya sangat bersyukur. Atas rasa tanggungjawab sosial, segmen Seikhlas Hati Nona bekerjasama dengan pihak The Hutans, sebuah syarikat yang pakar dalam mendekorasi landscape. Mereka akan ke rumah Nur Sakinah, iaitu sebuah rumah kebajikan anak-anak yatim, anak-anak asnaf dan anak OKU untuk menghias landscape di laman kediaman tersebut. Juga kehadiran personaliti daya bakar yang turut sama menyelami aktiviti harian anak-anak di sana ketika Ramadan. Terletak di bandar pinggiran Subang, Shah Alam, Selangor, Rumah Nur Sakinah merupakan sebuah rumah kebajikan yang menempatkan kanak-kanak yatim piatu serta asnaf. Ditubuhkan sejak 2014, rumah kebajikan ini mengamalkan sistem asrama dengan pengisian rutin harian mengikut syariat Islam. Mengambil keberkatan bulan Ramadan, projek CSR Nona ingin memberi senyuman buat insan yang memerlukan. Suasana ruang yang lapang tetapi suram di sekitar kawasan kediaman ini memberi idea kepada tim produksi untuk menyuntik keceriaan dengan melakukan pengubahsuaian. Bekerjasama dengan syarikat lanskap ternama The Hutans, kerja-kerja membersihkan laman rumah kebajikan ini dilakukan oleh 4 orang pekerja seawal jam 9 pagi. Assalamualaikum semua, salam Ramadan, selamat berpuasa. Sebenarnya kita ada misi. Kalau nampak dekat belakang Daya sebenarnya ada pokok-pokok. Kita sebenarnya nak mencantikkan landscape mereka. Itu misinya. Jadi apa kata? Jom ikut Daya masuk ke dalam. Boleh cerita dengan kami tak apa agaknya konsep yang dibuat di landscape ini? Okey, memandangkan ni rumah anak yatim. So konsep dia kita buat tu lebih kepada kita panggil friendly budak-budak lah. Okay. Dia macam senang, boleh lapang untuk dia jalan-jalan, lari-lari macam tu. So simple je lah, dia tak, ruang pun tak besar sangat. So kita tak nak main konsep yang crowded macam tu lah. Kalau tengok sebenarnya katanya tempat ni kosong sebenarnya. Betul. Tak sabar nak tengok. Jadi sekarang ni tengah pembuatan lah ni. Sekarang ni dalam pembuatan lagi, kita tanam pokok semua, jenis-jenis pokok yang simple, yang senang jaga je. Yeah. Puan ni selalunya berapa jam waktu yang diperlukan untuk siapkan landscape? Biasanya kalau ruang besar macam ni, mungkin dalam 5 jam, 6 jam macam tu lebih kurang. Ya ke? Okay. Kalau nak tahu macam mana nanti, boleh tengok lepas ni. Yes. Okey. Pokok jenis bonsai dan beberapa pokok hiasan pelbagai saiz digunakan supaya setiap sudut terlihat lebih segar dan berseri. Paling penting, pokok mestilah jenis tahan lasak dan mudah dijaga. Sekarang ni, Daya rasa kita baik tinggalkan kepada tim profesional untuk siapkan landscape. Daya nak masuk dalam, nak tengok anak-anak tengah buat apa lah agaknya. Jom kan? Assalamualaikum! Wow, panjangnya! Kediaman ini menempatkan 40 orang kanak-kanak lelaki dan perempuan yang berusia antara 2 hingga 6 tahun.
Agenda utama, motif utama kita ambil tu untuk menyelamatkan anak-anak kan, dan menyelamatkan anak-anak dan membela anak-anak dari yang seperti kita tahu di luar tu macam-macam. Memang kita ambil kategori anak-anak tu anak yatim, asnaf, yang golongan yang memerlukan bantuan, tapi kita lebih kepada nak tumpu mereka dengan agama. Tadi dia tu. Okey, macam ulang. Sepanjang bulan Ramadan ni kita lebih terapkan dia kelas macam biasa, ada juga kelas dan dia pun kita ajar berpuasa. Cumanya sahur terlambat sikitlah kan, sahur terlambat sikit dan dia buka tu awal sikit. Jam petang tu kita dah mungkin dalam pukul 5 lepas asar tu kita akan bagi dia minum air sahaja kan, minum air dulu. Makan tu sama-samalah dengan kita. Cuma dia macam andai kita buka puasa pukul 7.30, dia buka puasa pukul 7. Alhamdulillah, rumah ini juga tidak putus mendapat sumbangan daripada orang ramai. Kami sangat bersyukur, kami dan anak-anak semua mendoakan semua penyumbang, semua yang pernah memberi saham dengan anak-anak dikurniakan rahmat. Sebelum meletakkan rumput, tanah haruslah mampat agar permukaannya sekata. Memang sesuai untuk anak-anak bermain-main, berlega-lega dekat luar ni lah. Betul, sangat sesuai. Sebab kita pakai pun rumput artificial yang tak ada tajam-tajam ke duri ke. Warna rumput tiruan kelihatan cantik dan menyerikan lagi suasana laman yang menghijau. Penggunaan batu menunjukkan lanskap laman namun tetap santai. Batu-batu yang disusun juga menjadi sempadan kepada tanaman hiasan bagi mengelakkan ianya dipijak oleh kanak-kanak ketika bermain. Hari ini saya mewakili Nona ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi menaja mencantikkan landscape di rumah Nur Sakinah ni. Okey, sama-sama. Saya harap lepas ni landscape ni akan menceriakan lagi lah kanak-kanak yang ada kat sini. Terima kasih banyak. Sama-sama dan Puan Rukaiah sebenarnya daripada Nona, terima kasih sudi menerima kehadiran kami di sini. Terima kasih sudi datang. Ya, sama-sama. Okey adik-adik, jadi kita semua cakap apa? Terima kasih. Bye. Ada antara mereka yang tidak berpeluang beraya bersama ibu bapa serta keluarga. Namun, dengan usaha kecil ini, diharapkan mampu memberi sedikit kegembiraan kepada anak-anak di sini dalam menjalani bulan Ramadan dan menyambut Syawal seperti kanak-kanak seusia yang lain. Meraihkan bulan Ramadan di negara orang sudah tentu menggamit kerinduan pada keluarga yang jauh di mata. Namun, atas tanggungjawab menuntut ilmu, perasaan itu perlu ditangani sebaik mungkin. Bagi Seri Azlina Muhammad Sani yang kini menuntut di Sinchon, Korea, situasi ini perlu disesuaikan dengan kehidupan masyarakat di sana. Ikuti suasana sambutannya dalam Sana Sini Ramadan di Korea. Korea Selatan atau terkenal dengan julukan Bumi Kimchi merupakan antara lokasi paling popular sebagai destinasi percutian. Selain latar belakang sejarah dan tradisi yang unik, fenomena K-pop juga menjadi salah satu daya tarikan pengunjung. Bersama Sri Azlina Muhammad Sani, pelajar Malaysia yang menuntut di Universiti Sogang, Korea, berkongsi pengalamannya menyambut Ramadan di sana, juga lokasi menarik yang boleh dikunjungi. 안녕하세요. 제 이름은 스리 아즐리나입니다. 저는 말레이시아에서 왔습니다. 저는 소강대학교에서 공부하고 있습니다. Kelainan berpuasa di luar negara yang paling saya terasa sekali adalah kalau dekat Malaysia tentulah saya berbuka puasa, sahur dan juga tarawih bersama suami dan juga anak-anak serta keluarga lah. Kalau dekat sini memang kebanyakannya seorang diri, sahur seorang diri, berbuka puasa pun seorang diri, tarawih pun seorang diri. Jadi sangat terasalah kelainannya di situ. Dan kalau nak pergi masjid pun sangat jauh daripada rumah saya nak ke masjid. Kat sini tiada bazar Ramadan. Jadi itulah kelainannya.
Meskipun berada jauh di perantauan, Suri tetap memilih menu masakan Melayu sebagai juadah berbuka puasa. Restoran yang menyajikan masakan ala Malaysia ini sedikit sebanyak dapat melepaskan kerinduannya buat keluarga di tanah air selain hidangannya juga membuka selera. Okay, sekarang saya berada di Taiwan Kitchen untuk membeli makanan untuk berbuka. Di sini ada pelbagai menu Malaysia, antaranya teh tarik, air leceh, nasi udang, nasi goreng kampung dan juga nasi ayam. Menu kegemaran waktu berbuka. Wah, soalan ni yang agak susah sikit saya nak jawab sebabnya kalau makanan Malaysia memang banyak saya suka tapi tak banyak ada dekat Korea ni. Hanya ada nasi lemak dan juga nasi goreng kampung serta apam balik. Menu kegemaran daripada negara-negara lain contohnya Korea. Saya suka samgyetang, bulgogi, tteokbokki. Baju hanbok pakaian tradisional Korea antara keistimewaan yang menjadi tarikan pelancong dan ia boleh digayakan apabila berkunjung ke sini. Pernah menjadi pakaian harian bagi masyarakat tempatan sejak 1 abad yang lalu, baju hanbok masih kekal sebagai warisan penting di Korea. Okay, sekarang saya nak sewa baju hanbok, baju tradisional Korea. Dekat sini ada macam-macam harga. So, ada macam-macam pilihan kat sini, memang sangat-sangat cantik. Okay, dah lengkap semua. Jadi sekarang jom kita pergi ke Istana Gyeongbokgung. Jom. Istana Gyeongbokgung merupakan antara lokasi menarik yang mempunyai pelbagai tinggalan sejarah. Ini merupakan salah satu muzium negara Korea yang telah dibina pada tahun 1966 dan masih lagi digunakan sehingga ke hari ini. Di istana ini juga terdapat pelbagai replika peralatan tradisional, antaranya ialah alat untuk menumbuk padi yang digunakan pada zaman dahulu. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat berpuasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada suami dan anak-anak saya di Jerantut, Pahang, keluarga saya di Jengkei 8 dan keluarga mertua saya di Jelai Negeri Sembilan, dan tidak lupa juga kepada semua follower Kim Seri. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan dan salam dari Bumi Kimchi. Pengalaman menjalani ibadah puasa di perantauan dan jauh daripada keluarga pastinya menjadi kenangan yang tidak dapat dilupakan. Namun, jarak dan destinasi bukanlah penghalang bagi umat Islam untuk tetap melaksanakan ibadah puasa dengan baik meskipun jauh dari tanah air tercinta. Minggu ini Nona bersiaran dari butik Rizman Ruzaini yang terletak di Hotel Shangri-La Kuala Lumpur. Bersama Mira sekarang ini dua orang pereka fashion terkenal tanah air iaitu Rizman Nordin dan juga Ruzaini Jamil atau Rizman Ruzaini. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Mira? Sihat alhamdulillah. Mungkin Rizman boleh kongsikan koleksi Aidilfitri terbaru untuk tahun ini. Okey, koleksi kita untuk tahun ni adalah tahun pembalasan orang kata sebab dah lama kita tak raya, so kita keluarkan banyak koleksi raya. Ada koleksi yang daripada Rizman Ruzaini sendiri dan juga ada koleksi kolaborasi bersama selebriti. Total 6 koleksi daripada Rizman Ruzaini di Ramadan kali ini. Siapa selebriti yang terlibat? Okey, antaranya yang kolaborasi khas bersama Datuk Seri Siti Nurhaliza, Izara Aisyah dan juga selain daripada itu ramai selebriti sebab Rizman Ruzaini memang berkait, memang selalunya berkait dengan selebriti, so ramai yang menjadi muse kita termasuklah Mira sendiri. Antaranya Mira, Hale dan juga kita ambil Marion Counter untuk koleksi Lux kita. Itu dia. Dan Ruzaini mungkin boleh kongsikan sedikit apa kelainan yang bakal ditampilkan. Okey, sebenarnya Amira, untuk koleksi raya pada kali ini kami membawa orang kata potongan daripada tahun lepas, iaitu potongan kurung Pahang, kurung Kedah, sebab itu lebih bersesuaian dengan masyarakat kita sebenarnya. So kelainan tu mungkin daripada printing, daripada pemilihan warna, material, itu saja mungkin.
Tadi Rizman ada beritahu ada 6 rekaan Aidilfitri untuk tahun ini. Yang mana paling dapat sambutan? Okey, yang paling dapat sambutan of course lah daripada koleksi Raya 2022 Rizman Huzaini, koleksi untuk semua orang dan yang paling famous adalah koleksi yang bernama Amira. Yang paling famous sebab apa? Yang tu kita ambil Amira yang jadi model, so paling famous yang paling sold out. Ini bukan ambil hati kan? Bukan. Allah tak ada. Antara yang dapat sambutan juga adalah koleksi yang diberi nama Lisa, yang diambil daripada inspired daripada Datin Lisa Surihani. Koleksi ni warna dia pastel biru and then dia ada macam ada printed lace dekat bahagian tangan dia. Dan itu menjadi signature Rizman Huzaini jugalah dan juga bertepatan dengan personality Datin Lisa sendiri. Sekarang ni kita tahu ramai yang dah buat persiapan Aidilfitri. Rizman atau Huzaini mungkin boleh beri pesanan atau harapan kepada mereka di luar sana. Okey, pesanan kami tahun ni adalah tahun yang kita memang orang kata apa, kita nak beraya sakanlah, kita nak balik kampung, nak jumpa mak ayah dan sebagainya. Kami di Rizman Huzaini menghadiahkan banyak untuk anda head to toe. Ada tudung, ada baju, ada aksesoris. Kita nak beraya sakan tahun ni dan kita nak kalau boleh semua rakyat Malaysia nampak macam fashion royalty di pagi raya nanti. Okey, sebenarnya Amira, sakan-sakan pun kita kena jaga juga. Masih tak habis lagi pandemik ni. Ya, betul. Itulah dia sikit sebanyak daripada Rizman Huzaini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Nona. Thank you so much for coming. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Tidak dinafikan, minggu terakhir Ramadan adalah fasa yang penuh cabaran dalam kita menjalani ibadah puasa kerana ramai yang sudah mula sibuk membuat persiapan untuk meraikan Syawal. Ustazah Asma Husin berkongsi tip pecutan akhir Ramadan dan amalan yang sesuai buat wanita untuk meraih keberkatan 10 malam terakhir, terutamanya malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita dalam Nur Ramadan. Apa khabar semua wanita-wanita penonton Nona yang disayangi Allah sekalian? Hari ini saya nak berkongsi tentang 5 perkara yang kita boleh lakukan untuk pecutan terakhir 10 terakhir Ramadan, terutama untuk dapatkan Lailatul Qadar. Kita nakkan kekuatan luar biasa, tarbiyah lebih daripada 1000 bulan untuk menjalankan kerja-kerja Allah yang penuh dengan cabaran di atas muka bumi. Okey, sekarang saya nak share 5 perkara yang kita boleh lakukan sebagai pecutan akhir untuk dapatkan Lailatul Qadar. Tips yang pertama, rancang hubungan suami isteri. Kenapa saya bincang topik ni? Kerana Rasulullah SAW 10 terakhir ni ikat kain ketat-ketat dan asingkan diri daripada isteri dan fokus ibadat terutamanya di masjid. Jadi kita pun kena ambil iktibar dan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam menguruskan hubungan suami isteri, kita kena bijak merancang supaya tidak terganggu ibadat walaupun satu malam. Yang seterusnya, tips yang kedua pula ialah iktikaf di masjid. Kadang-kadang kita selalu sinonimkan iktikaf di masjid ni dengan orang lelaki. Kita wanita juga boleh beriktikaf di masjid. Cuma saya nak sarankanlah, carilah masjid yang sesuai dan mesra wanita. Contohnya ada tempat yang sesuai untuk kita iktikaf, kurang fitnah, mungkin berdekatan dengan bilik air, sesuai untuk kalau kita bersama dengan suami boleh menguruskan suami. Dan kita para wanita juga, di samping kita nak kejar iktikaf di masjid, kita juga nak kejar beribadah bersama dengan suami dan keluarga juga. Kalau tak boleh iktikaf sepenuhnya dekat masjid, kita kejarlah mungkin iktikaf pada masa tarawih. Tips yang ketiga, bersungguh-sungguh menjalankan ibadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan setakat bersungguh atas dirinya sendiri, tapi pergi dekat rumah anak menantunya iaitu Ali dan Fatimah, ketuk pintu.
Hai, kamu berdua tak bangun solat ke? Malam-malam pergi ketuk pintu rumah menantu. Jadi kita pun bukan kata kita seorang je kena beribadah bersungguh-sungguh. Kita kena kejutkan juga anak-anak kita. Dan dalam masa yang sama nak pastikan kita ni dapat maintain kesihatan. Jagalah juga fizikal kita, makanan kita, jaga dari sudut suplemen dan sebagainya untuk memastikan kita maintain sampai 10 terakhir dan kita bersama-sama mengajak ahli keluarga kita beribadat. Tips yang keempat pula adalah kita bersungguh-sungguh menghidupkan malam pada bulan Ramadan. Hadis Nabi menyebutkan man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang bersungguh-sungguh ihya menghidupkan malam Lailatul Qadar, insya-Allah akan diampunkan segala dosanya yang lalu. Sebab tu kita susun pada waktu malam kita. Kita susun siap-siap dalam satu file zikir kita. Kita tulis siap-siap kita nak doa apa pada 10 terakhir. Nak doa anak ke, doa suami ke, doa rezeki ke, doa pendidikan ke, doa nak masuk syurga bersama-sama. Kita tulis siap-siap. Kita ni kalau tak tulis, kita lupa. Yang kelima, kena banyakkan berdoa pada malam Lailatul Qadar. Sebab kita tahu malam Lailatul Qadar ni bila. Dan insya-Allah kalau kita sentiasa istiqomah dengan doa, mungkin Allah akan kabulkan doa kita pada malam tersebut. Antara doa yang disarankan, paling kuranglah kita baca doa ni. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Bacalah banyak-banyak kali doa ini. InsyaAllah akan dimakbulkan. Kita sebagai manusia, kita tak ada talian hayat yang lain. Kecuali kita mohon kepada Allah SWT. Mohon kepada manusia. Manusia boleh bila-bila masa menipu dan mengkhianati kita. Tapi Allah tidak pernah menipu dan Allah akan menunaikan janjinya. InsyaAllah. Kita wanita hebat. Kita membawa semangat dan perjuangan Islam, insya-Allah dengan kekuatan Lailatul Qadar kita akan lebih berdaya maju, insya-Allah. Dapatkan tips yang menarik lagi pada minggu depan dalam Nur Ramadan di Nona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah berpuasa di bulan Ramadan tidak hanya berkisar mengenai penghayatan terhadap aspek keagamaan sahaja, tetapi ia merangkumi aspek tanggungjawab sosial terhadap masyarakat sekeliling. Kita perlulah lebih prihatin dengan keadaan semasa dan hulurkan bantuan seikhlas hati. Baiklah, hampir setengah jam kita bersiaran. Nona sudah pun tiba di penghujungnya. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Butik Rizman Ruzaini kerana sudi menerima kunjungan kami pada kali ini. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Jaga diri. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu.